Berita Al Hijrah 22 Muharram 10 September, Kuala Lumpur banjir. Juga buli junior, 3 pelajar direman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Hujan lebat yang berterusan selama 3 jam sejak jam 2 petang tadi menyebabkan beberapa kawasan di Kuala Lumpur dinaiki air, dan antara kawasan yang terjejas ialah pusat bandaraya termasuklah Masjid Jamek dan Kampung Baru. Jadi untuk perkembangan situasi terkini banjir kilat di Ibu Negara, wartawan Khadijah Faisal kini bersedia untuk berlintas langsung. Silakan Izzah. Baik, terima kasih Ardi Herman di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton, saya sekarang ini berada di hadapan LRT Masjid Jamek Kuala Lumpur bersebelahan dengan OCBC Bank. Dan sebenarnya dapat anda lihat di belakang saya sekarang ini, sebenarnya kawasan ini telah pun surut daripada banjir kilat sebenarnya ya. Dan apa yang dapat anda lihat di paparan televisyen anda menunjukkan bahawa petang tadi telah pun banjir akibat daripada hujan tanpa henti lebih kurang dalam 3 ke 4 jam sebenarnya. Dan beberapa kawasan yang terlibat saya dimaklumkan antaranya ialah Lebok Ampang, Jalan Raja Alang di Kampung Baru, Jalan Semarak, begitu juga dengan Gombak, dan termasuklah kawasan ini antara yang terjejas. Sebenarnya hujan telah pun turun sekitar pukul 1 petang, pukul 1 tengah hari tadi sebenarnya. Dan apa yang anda dapat lihat di kaca televisyen anda sekarang ini, sebenarnya pada ketika itu hujan telah pun banjir sekitar paras lutut sahaja. Namun saya dimaklumkan sebenarnya banjir berada pada paras 1.5 meter ataupun kira-kira 4 kaki, sekitar pinggang mungkin. Itu apa yang dimaklumkan oleh beberapa individu yang sedang melakukan kerja-kerja pembersihan di parit yang berada di sebelah Bank Muamalat. ATM Bank Muamalat di belakang ini, dan mereka maklumkan itu antara penyebab motor-motor yang dapat anda lihat tumbang berikutan daripada banjir yang parasnya agak tinggi. Mungkin lebih kurang dalam 10 buah, lebih daripada 10 buah motor sebenarnya. Dan dapat juga anda lihat di belakang ini tadi sebenarnya ada sebuah lori telah pun terhenti, tidak dapat bergerak ekoran, dan mungkin enjin itu tidak dapat berfungsi disebabkan oleh banjir. Dan setakat ini kawasan ini tidak ada mangsa cedera ataupun kereta-kereta lain yang rosak, kecuali daripada apa yang saya lihat tu sebuah lori yang telah pun mengalami terpaksa berhenti di tengah-tengah jalan raya itu tadi. Dan apa yang boleh saya kongsikan sekiranya anda mengikuti siaran langsung di Facebook live kami petang tadi sekitar pukul 6.30 ke pukul 7, sebenarnya ada individu yang tercari-cari ya selipar mereka di mana, kerana ikuran daripada banjir yang tidak surut lagi petang tadi. Dan sekitar pukul 7.30 petang barulah jalan raya ini tidak lagi dipenuhi dengan banjir dan telah pun surut. Dan sekarang ini hujan telah pun juga berhenti, tidak lagi berterusan seperti tadi. Kalau petang tadi masih lagi renyah-renyah, dan kita harapkan keadaan ini akan berterusan dan tidak akan lagi berlaku banjir di sekitar ibu negara. Dan untuk okey, saya kira Ardi sampai di sini saja laporan secara langsung dari Masjid Jamek. Kita kembali ke studio bersama dengan Ardi Herman. Silakan Ardi. Terima kasih Khadijah Faisal, live dari Masjid Jamek. Itu situasi ataupun perkembangan banjir kilat yang melanda Ibu Negara. Baik, kita ke laporan berikutnya. 3 pelajar tingkatan 5 yang dipercayai membelasah rakannya di Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kemahang 1 Tanah Merah di Kelantan direman 4 hari bermula hari ini, dan ia bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah dan 323 Kanun Keseksaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan.
Terdahulu, mereka tiba di perkarangan Mahkamah Magistrate Tanah Merah pada jam 9 pagi dengan menaiki lori polis. Ketiga-tiga suspek kelihatan sugul selepas mahkamah menetapkan perintah tahanan reman terhadap mereka. Semalam tular di media sosial video dua orang pelajar membelasah seorang pelajar tingkatan 1 sambil dirakam rakan mereka di sebuah asrama lelaki. Kejadian dipercayai berlaku selepas mangsa bergurau dengan 3 seniornya untuk membelanja mereka makanan segera namun tidak menunaikannya. Ketua Polis Kelantan, Deputi Komisioner Syafi'in Mahmud berkata polis telah menerima laporan daripada mangsa berhubung kejadian di asrama lelaki sekolah tersebut. Ketiga suspek ditahan polis petang semalam selepas menerima laporan dari mangsa. 4 pengurus kilang yang menjadi punca pencemaran sumber air di Sungai Gong Rawang disambung reman 5 hari lagi. Perintah itu dikeluarkan Mahkamah Selayang pagi tadi selepas membenarkan permohonan polis bagi meneruskan siasatan ke atas suspek. Terdahulu, perintah reman ke atas kesemua suspek berumur lingkungan 50 hingga 60 tahun itu bermula 5 September dan sepatutnya berakhir hari ini. Sementara itu, seorang lagi pekerja kilang berkenaan turut ditahan reman selama 6 hari bermula hari ini. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 430 Kanun Kesiksaan. Ekoran pencemaran minyak daripada kilang itu pada Khamis lepas, Loji Rawatan Air LRA Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan Rantau Panjang dihenti tugas. Ia menyebabkan 1,292 kawasan di 7 wilayah sekitar Lembah Kelang mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual. Bekalan air hanya pulih 2 hari kemudian secara berperingkat dan kembali normal sepenuhnya sejak semalam. Lebih 1,000 penduduk di kawasan Air Kuning Selatan, Gemencih, Negeri Sembilan melahirkan rasa kecewa apabila mereka bukan sahaja menjadi mangsa pencemaran sebuah kilang memproses sisa plastik, malah ada pula yang disaman pemilik kilang berkenaan kerana dikatakan menceroboh. Ia berpunca dari tindakan mereka yang melakukan perhimpunan protes secara aman baru-baru ini. Menurut Peguam Eng Kian Nam, kawasan yang terkesan akibat pencemaran sisa plastik itu membabitkan 4 kampung serta 6 taman perumahan. Pada April 2019, penduduk terlibat melakukan protes agar suara mereka didengari memandangkan laporan telah dibuat sejak 2016. Sebab sebelum ini mereka sudah bertahun-tahun membuat aduan rasmi kepada Pejabat Tanah Daerah Tamping, Kemas, Jabatan Alam Sekitar, Kuala Pilah, tapi tak ada satu tindakan bermanfaat yang berkesan untuk menghentikan operasi kilang pemprosesan sisa plastik secara dasar. Jelas Eng, pihaknya telah dimaklumkan Pejabat Tanah Daerah Tampin serta Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan mengenai kedudukan kilang tersebut yang beroperasi tanpa lesen dan permit yang sah serta dibina di atas tanah milik kerajaan tanpa kebenaran. Perancangan bandar di Lembah Kelang perlu diurus secara sistematik bagi memastikan rezerv simpanan air sentiasa mencukupi. Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang berkata pembangunan pesat di kawasan berkenaan menyebabkan permintaan tinggi terhadap sumber itu sekaligus menjadikan rezerv air sentiasa berada pada paras yang rendah. Ya, sebab pertumbuhan kepada keperluan air itu sangat pesat di Selangor berbanding dengan negeri lain. Kalau kita tengok di mana-mana ada bangunan baru dibina, ada kawasan perumahan baru dibina dan ini memerlukan bekalan air yang cepat. Sebab itulah walaupun reserve margin untuk di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni katalah meningkat sekejap, tapi disebabkan oleh permintaan yang semakin tinggi, secara tak langsung akan turun balik. Tambahnya, rezerv air yang mencukupi dapat memastikan kelangsungan bekalan air bagi tempoh lebih panjang walaupun Loji Rawatan Air LRA tidak beroperasi. Bagi mengatasi masalah air yang saban tahun berlaku khususnya di Selangor, bekalan air terawat perlu ditambah menerusi pembinaan Loji Rawatan Air, sistem perpaipan dan kolam takungan baharu selain mengurangkan kadar air hilang disebabkan kebocoran, kecurian dan paip rosak.
Sementara itu, Presiden Persatuan Air Malaysia, Datuk Insinyur Abdul Kadir Muhammad Din berkata, sebahagian pengguna yang terjejas akibat krisis air di Selangor baru-baru ini wajar diberikan perhatian dengan pemberian manfaat dan inisiatif setelah menghadapi kesukaran akibat terputus bekalan air. Pihak pengguna perlu diberi diskaun atas dasar kepayahan yang berlaku. Kita lihat terutama kepada mereka-mereka yang tinggal di rumah pangsa, mereka-mereka yang setiap berupaya, orang tua, orang yang sakit, yang kurang upaya. Ini kepayahan-kepayahan yang berlaku. Ya? Dan kerana satu kepayahan, satu lagi kos untuk mereka mendapatkan air tinggi. Sementara menunggu, mereka beli air botol minuman, mineral water, itu kos pada mereka. Terdahulu, kedua-dua mereka bersiaran secara langsung menerusi program Bual Bicara Analisis di TV Al-Hijrah berhubung krisis air di Selangor baru-baru ini. Sebuah hospital rehabilitasi swasta di Petaling Jaya, Selangor diserbu selepas disyaki menggunakan 58,000 meter padu air daripada pili bomba bagi kegunaan operasi hospital berkenaan sejak Julai 2018. Kegiatan itu terbongkar menerusi operasi penguatkuasaan mengejut Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN petang tadi. Eksekutif Kanan Unit Komunikasi Korporat SPAN, Lohpit Moi berkata, operasi itu dijalankan selepas menerima aduan daripada pihak pengurusan air Selangor Sendirian Berhad Air Selangor bahawa penggunaan air di hospital berkenaan didapati tidak setara dengan operasi premis. Kita dapati bahawa premis ini telah menggunakan bekalan air terus daripada pili bomba, di mana yang ini merupakan satu kesalahan di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air, iaitu Akta 655 Seksyen 126. Tiada sesiapa pun melainkan Jabatan Perkhidmatan Bomba menggunakan air ini. Tambah lagi, tujuan pili bomba adalah digunakan untuk memadam api, bukan untuk operasi harian. Tambahnya, siasatan lanjut akan dilakukan di bawah Seksyen 126-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Akta 655. Jika sabit kesalahan, denda akan dikenakan tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Menurut Ketua Unit Komunikasi Korporat Air Selangor, Elina Basri, pihak Air Selangor juga akan menuntut kerugian sebanyak RM134,000 untuk 58,000 meter padu air yang telah digunakan hospital berkenaan sejak mula beroperasi. Selepas ini, PKPD Temco di Kota Star berkuat kuasa malam ini. Masih bersama berita Al-Hijrah, 28 mukim di daerah Kota Star dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan secara pentadbiran Temco bermula 12.30 malam ini dan berkuat kuasa sehingga 25 September. Perintah itu dibuat dengan mengambil kira peningkatan kluster sungai dan tawa di daerah berkenaan. PKPD ini akan berkuat kuasa pada jam 12.01 malam ini, iaitu 11 September hingga 25 September. Dan akan melibatkan 366,787 penduduk di 28 mukim di daerah Kota Star. Seperti biasa, seperti PKPD lain, seperti SOP PKPD pentadbiran, keluar masuk daerah adalah dilarang dan PDRM bersama ATM akan melaksanakan sekatan jalan raya dan kawalan di jalan keluar masuk daerah. Tambah beliau, kemasukan melalui pintu masuk antarabangsa di Bukit Kayu Hitam Kedah juga dihentikan sehingga tempoh PKPD tamat. Selain itu, feri dari jeti Kuala Kedah tidak dibenar beroperasi sepanjang tempoh PKPD berkuat kuasa.
Masjid juga diarah tutup, aktiviti sukan, sosial dan budaya dilarang, manakala semua institusi pendidikan turut ditutup. Sementara itu, tempoh PKPD pentadbiran di Aman Jaya, Sungai Petani Kedah akan dilanjutkan 3 hari lagi hingga 13 September ini memandangkan ujian saringan kedua masih belum selesai. Sementara itu, penjara dan kuartus penjara di Tawau turut dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran PKPD Temko berkuat kuasa 12:01 malam ini sehingga 25 September. Dan akan melibatkan banduan anggota dan juga ahli keluarga Jabatan Penjara Malaysia di Penjara Tawau. Antara lain adalah keluarga yang mempunyai keluarga yang menjadi banduan misalnya, tidak dibenarkan melawat keluarga mereka di penjara tersebut. Jadi lawatan tidak dibenarkan. Orang kena tahan OKT yang baru ditahan perlu diasingkan daripada individu yang sudah lama ditahan bagi membendung penularan COVID-19 seperti yang berlaku dalam kluster Benteng Lahad Datu LD. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kesemua OKT itu perlu diasingkan walaupun ujian real-time reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR negatif. Walaupun ujian itu adalah negatif, kita seharusnya jangan campurkan OKT yang baru dan yang lama. Sebab tempoh inkubasi dia adalah 14 hari. Jadi selepas 14 hari baru kita boleh campurkan yang baru dan lama. Terdapat 45 kes baru hari ini, 44 kes tempatan, 1 kes import. 40 daripada kes tempatan dari kluster Benteng Lahad Datu. 33 daripadanya adalah bukan warga negara. Tidak tahu berenang dan ditinggalkan bot membawa kepada penangkapan 13 pendatang tanpa izin di Bandar Penawar, Kota Tinggi. Tangkapan kira-kira pukul 8.30 malam itu hasil kejayaan tim Quick Reaction Force atau QRF selepas mengesan kehadiran sebuah bot di perairan Kompleks Rakan Muda. Kesemua mereka ditahan pasukan Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja RRD Tentera Darat Malaysia. Markas Division Ketiga Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan berkata, tangkapan terdiri daripada 8 lelaki dan 5 wanita berumur antara 20 hingga 54 tahun. Turut dirampas 18 sebuah telefon bimbit pelbagai jenama dan wang tunai membabitkan nilai keseluruhan sebanyak RM19,905, manakala jumlah rampasan dianggarkan bernilai RM31,605. Kesemua parti dibawa ke Markas Taktikal Tanjung Sepang untuk dibuat pemeriksaan sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Ekonomi Johor terus menguncup pada suku kedua tahun ini apabila dijangka mencatatkan kadar keluaran dalam negeri kasar KDNK lebih rendah berbanding keluaran dalam negara kasar KDNK pada kadar 17.1%. Penguncupan itu berpunca dari sektor ekonomi yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Ini kerana ekonomi Johor pada tahun 2020 telah bermula dalam keadaan yang kurang memberansangkan selepas pertumbuhan KDNK tahun 2019 hanya pada kadar 2.7%. Pertumbuhan paling rendah dalam 10 tahun ini dipengaruhi oleh momentum perlahan sektor seperti perkhidmatan, pembuatan dan pembinaan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Adun Tenggaruh Ravan Kumar pada mesyuarat kedua penggal persidangan ketiga Sidang Dewan Undangan Negeri DUN Johor ke-14 di Kota Iskandar. Turut hadir Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai adun gambir. Jelas Hasni KDNK Johor akan menguncup lebih banyak dari kadar nasional kerana kebergantungan dinamik ekonomi Singapura. Antaranya perkhidmatan yang mengalami penurunan ketara ialah perdagangan borong dan runcit, subsektor makanan dan minuman, penginapan dan pembinaan. Tegas Hasni, Johor akan terus mengambil langkah kekal berdaya tahan bagi mengukuhkan ekonominya. Sudah 63 tahun negara mengecap
kemerdekaan, hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi, hatiku masih di sini. Di tanah kelahiranku, yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Minta maaf, Atuk. Akil tak sengaja. Tak apa. Atuk cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Kebakaran hutan di Amerika Syarikat, banyak nyawa dijangka melayang. Masih bersama berita Al-Hijrah, graduan cemerlang tajaan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib akan dibantu bagi mendapatkan pekerjaan menerusi kerjasama yang dijalinkan dengan syarikat-syarikat yang terlibat. Tawaran pekerjaan itu akan mengambil kira jurusan yang diambil oleh pelajar berkenaan selari dengan jawatan yang diperlukan. Jadi skill yang mereka ada, kita bimbing diorang. Misalnya Petronas, kita akan berjumpa dengan Petronas dan kalau sekiranya ada pelajar daripada tajaan Mawib yang menjalani kursus oil and gas for example. Jadi kita pergi jumpa kat Petronas, bahagian HR dia dan memberitahu inilah pelajar cemerlang di bawah Majukan Islam supaya dapat mereka memberi pertimbangan untuk menerima mereka ini bekerja dengan syarat mereka mempunyai kelulusan yang setimpal untuk diberi tempat-tempat di institusi-institusi yang telah kita kenal pasti. Tambah Datuk Seri Syed Hussein, bantuan pendidikan antara keutamaan Mawib dengan menyediakan 11 skim bantuan bermula dari peringkat sekolah hingga IPT. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian anugerah kecemerlangan akademik pelajar Baitul Mal Mawib di Ibu Negara hari ini. 269 pelajar menerima anugerah tersebut yang terdiri daripada pelajar asnaf cemerlang di sekolah rendah, menengah dan Institut Pengajian Tinggi IPT. Pada majlis tersebut, ikon pelajar Baitul Mal dinobatkan kepada pelajar lulusan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat Universiti Teknologi Mara UiTM, Fatin Nadirah Muhammad Fazli. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dekat Mawib kerana banyak membantu saya dalam segi financial yang saya rasa benda itu sangat saya bersyukur kerana membantu saya untuk terus sama belajar daripada diploma sampai degree. Anugerah tersebut melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM90,000. Misi Musaadah COVID-19 masih diteruskan sebagai langkah menyantuni golongan yang terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Hari ini inisiatif Jawi Food Bank ke Perumahan Awam Seri Perlis 1, Kampung Datuk Keramat dan menyantuni 80 individu dalam kalangan asnaf dan ibu tunggal. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menziarahi menyantuni 2 buah rumah. Di samping kita dapat bertemu seramai mungkin mereka untuk kita bagi sedikit bantuan daripada Jawi Food Bank dan juga daripada agensi yang lain. Alhamdulillah kita harap usaha seperti ini akan kita teruskan dan giatkan dari semasa ke semasa insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menziarahi 2 rumah asnaf yang tinggal di flat Seri Perlis 1 siang tadi. Dalam majlis yang sama, Datuk Dr. Zulkifli turut menyampaikan sumbangan peribadi berjumlah RM1,000
kepada Surau Seri Perlis 1, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Pelanggan Bank Rakyat yang berhasrat untuk memohon bantuan selepas tempoh moratorium tamat pada 30 September ini diminta untuk segera menghubungi bank berkenaan. Antara yang ditawarkan lanjutan moratorium itu ialah pelanggan yang telah diberhentikan kerja pada tahun ini dan masih belum mendapat pekerjaan baru. Pelanggan yang diarahkan bercuti tanpa gaji juga ditawarkan lanjutan moratorium berkenaan. Bantuan bersasar juga ditawarkan kepada pelanggan yang dikenakan potongan gaji oleh majikan, individu terkesan yang bekerja sendiri atau perusahaan kecil dan sederhana PKS menerusi inisiatif yang diberikan. Bagi pelanggan yang berhasrat untuk memohon, mereka boleh berbuat demikian menerusi salah satu saluran komunikasi bank, iaitu email ke Bank Rakyat, mengunjungi cawangan bank terdekat atau hubungi pusat panggilan pelanggan. Sementara itu, buat pelanggan yang tidak terjejas pula, mereka dinasihatkan untuk menguruskan pembayaran pembiayaan mereka seperti biasa bermula Oktober ini. Ribuan pencari suaka hilang tempat perlindungan selepas kem pendatang terbesar di Greece terbakar. Ia turut mencetuskan perbalahan dalam kalangan negara Eropah mengenai tanggungjawab mereka terhadap pelarian dan menggesa reformasi dilakukan segera terhadap sistem sedia ada. Kebakaran pertama berlaku beberapa jam selepas 35 orang disahkan positif COVID-19 di Kem Moria, memaksa sehingga ribuan orang berlindung dalam kebun zaitun. Tiada yang cedera parah dalam kebakaran pertama dan kebakaran kedua yang menyusul tidak lama selepas itu mendorong pihak berkuasa mengisytiharkan darurat. Ia memusnahkan bahagian utama kem yang menampung kira-kira 4,000 pelarian, selain 8,000 lagi yang tinggal di kemah dan tempat perlindungan sementara di sekitarnya yang kebanyakannya rosak teruk. Menteri Imigrasi Notis Mitarachi berkata Greece menyediakan tempat tinggal kepada 3,500 pendatang yang kediamannya musnah di atas feri dekat pelabuhan berdekatan dengan 2 kapal tentera laut Greece. Di Amerika Syarikat, ratusan rumah dan 5 bandar musnah akibat kebakaran hutan. Governor Oregon, Kate Brown, menjangkakan lebih banyak nyawa dan hartanah hilang dalam kebakaran tersebut. Bersama negeri jiran California dan Washington, Oregon berusaha menghalang kebakaran hutan itu sejak minggu lalu. Berikutan cuaca terlalu panas yang tidak pernah berlaku diikuti dengan tiupan angin. 2 dilaporkan meninggal dunia di wilayah Santiam Canyon, kira-kira 96.56 km dari selatan Portland. Sementara itu di California, sekurang-kurangnya 8 meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Penduduk di kawasan Teluk San Francisco menyaksikan langit berwarna jingga disebabkan oleh asap kebakaran hutan yang menghalang sinaran cahaya matahari. Kebakaran hutan merebak pada minggu lalu yang menyaksikan suhu mencecah sehingga 49 darjah Celsius di daerah Los Angeles. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.